Assalamualaikum, nama saya Mizanina binti Hussein, nombor meter 10 DPM 21F1065. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syahirah binti Abdul Rahman dan nombor matrik 10 DPM 21F1067. Nama saya Cheng Min Hui 10 DPM 21F1073. Selamat pagi Pon, nama saya Tok Jundin dan nombor matrik saya 10 DPM 21F1038. Dengan kesempatan ini, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Rohani yang merupakan pensyarah bagi kursus Business Project kerana memberi tunjuk ajar semasa menyelesaikan tugasan yang diberikan. Kami juga amat berbesar hati mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah penyelia iaitu Puan Yuslina kerana telah berkongsi ilmu dan didikannya sepanjang tugasan ini dijalankan. Akhir sekali, kami juga ingin menghadiahkan segalung penghargaan kepada semua ahli kumpulan yang telah memberi kerjasama serta menyumbang tenaga dan masa bagi menjayakan projek yang bertajuk Kod QR Kedai Emas Tome. Projek ini dihasilkan adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kedai emas Tohme yang bertapak di Parit Buntar Perak sejak 1985 sehingga kini dan beroperasi pada 9 pagi hingga 7 petang. Berdasarkan hasil daripada sesi temu bual, kami dapat mengetahui beberapa masalah yang dihadapi oleh pemilik kedai seperti pemilik yang sering mengambil masanya lama untuk mengemas kini harga pasaran emas. Jadi kajian ini dijalankan adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemilik kedai tersebut. Oleh itu, terdapat seramai 50 responden yang menjawab soalan selidik bagi mendapatkan maklum balas tentang kod QR yang dicipta untuk kedai emas Tohme. Kesimpulannya, kami telah dapat mengetahui bahawa kod QR ini sangat berguna kepada pelanggan untuk memudahkan mereka menyemak harga emas tanpa perlu pergi ke kedai. Menurut Ahmad Safwan bin Muhammad Ramli, kod QR Respond mula dicipta pada tahun 1994. Kod QR digunakan untuk memberikan dungan yang tertentu dengan kadar segera kepada pengguna. Menurut Yohana Triwidayati, penggunaan sistem pengekodan merupakan satu bentuk keselamatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan perniagaan dan juga untuk kepentingan umum. Kajian ini dijalankan untuk membantu menyelesaikan masalah perniagaan yang bernama Kedai Emas Tome di kawasan Parit Buntar Perak. Kedai Emas Tome ini beroperasi sebagai perniagaan milikan tunggal yang menjual pelbagai jenis barangan kemas seperti cincin, rantai tangan, rantai leher, jongkong emas dan sebagainya. Untuk latar belakang, Kedai Emas Tome beroperasi pada tahun 1985 sehingga kini. Kedai ini terletak di Parit Buntar Perak dan beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 7 petang. Pemilik kedai ini ialah seorang lelaki yang bernama Cheng Watong berumur 49 tahun. Pemilik kedai ini asalnya ialah bapaknya Cheng Pokeng. Kedai ini hanya mempunyai seramai 2 orang pekerja sahaja. Kedai ini beroperasi setiap hari termasuk juga hujung minggu. Kedai ini terletak berdekatan dengan pajak kedai Wan Hin, kedai Jam Tengkun dan kedai tukang jahit Siu Teng. Kedai tersebut menjalankan perniagaan dengan menjual barang kemas dan menerima barang kemas yang digadaikan oleh pelanggan. Kedai emas ini juga menyediakan perkhidmatan membalas sebarang pertanyaan mengenai barang kemas melalui aplikasi WhatsApp bagi pelanggan yang tidak dapat pergi ke kedai. Pelanggan perlulah menanyakan harga barang kemas dan mesej yang dihantar akan diabaikan kerana pemilik sibuk melayan pelanggan sehingga kurang membuka mesej. Sekarang saya akan menerangkan tentang penyataan masalah. Hasil temubual yang dijalankan, pemilik perniagaan Encik Cheng Watong menyatakan bahawa beliau menghadapi masalah kekurangan masa untuk membalas mesej pelanggan. Beliau menyatakan bahawa beliau mengambil masa yang lama untuk mengemas kini harga pasaran kerana beliau perlu mencatat harga secara manual dari semasa ke semasa dan memaklumkan kepada setiap pelanggan tentang harga pasaran emas untuk setiap keturunan emas apabila harga pasaran meningkat dan menurun. Kaedah ini telah menyebabkan pembajaran kertas dan kelihatan tidak teratur. Akhir sekali, masalah yang dihadapi ialah ramai pelanggan terpaksa datang ke kedai untuk membuat pertanyaan harga pasaran emas yang ditawarkan oleh pemilik kedai kerana pelanggan ingin mengetahui harga pasaran emas meningkat atau menurun.
serta masa yang lebih sesuai untuk membeli emas. Seterusnya ialah persoalan projek. Persoalan yang pertama ialah, adakah kod QR kedai emas Tohme dapat membantu pelanggan membuat semakan harga emas dengan lebih mudah? Persoalan yang kedua ialah, adakah kod QR dapat membantu pemilik kedai emas Tohme untuk mengemas kini harga emas dengan lebih mudah? Dan seterusnya ialah, adakah kod QR ini dapat menjimatkan masa pemilik kedai emas Tohme? Seterusnya ialah objektif. Projek ini dibangunkan untuk mengenal pasti sama ada kod QR kedai emas Tohme dapat membantu pelanggan membuat semakan harga emas dengan lebih mudah. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti sama ada kod QR dapat membantu pemilik kedai emas Tohme untuk mengemas kini harga emas dengan lebih mudah. Objektif yang ketiga ialah mengenal pasti sama ada kod QR ini dapat menjimatkan masa pemilik kedai emas Tohme. Hari ini saya akan membincangkan tentang justifikasi kajian ini. Memilih kod QR adalah kerana kod QR memberi tindak balas yang pantas. Sistem kod QR ini adalah salah satu yang paling mudah untuk digunakan kerana pengguna dapat terus mengimbas kod QR yang telah dicipta dan menjimatkan masa pengguna. Melalui sistem ini, pemilih dapat mengemas kini harga emas dengan lebih cepat berbanding mencatat senarai harga di atas kertas secara manual. Hal ini secara tidak langsung sistem penjimatkan harga menjadi lebih teratur dan kemas. Selain itu, tujuan soal selidik ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti sama ada kod QR ini membantu pelanggan membuat semakan harga. Hal ini pengguna akan lebih mudah untuk berurusan dengan kedai emas Tohme. Seterusnya saya akan berkongsi tentang skop projek. Skop kerja ini memfokuskan masalah yang dihadapi oleh pemilik kedai emas Tohme yang terletak di Parimunta, Perak. Masalah yang dihadapi oleh pemilik kedai emas Tohme ialah pelanggan sering membuat panggilan kepada pemilik kedai untuk membuat pertanyaan tentang harga emas setiap hari. Pemilik kedai juga menerima beberapa aduan supaya masalah tersebut dapat diselesaikan. Oleh itu, kami berinteraksi dengan pemilik kedai bagi membantu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kod QR di kedai emas Tohme, dan pengaji dapat mengetahui tentang perniagaan tersebut dengan terperinci. Kod QR ini boleh membantukan pemilik dalam menyelesaikan masalah dan memastikan operasi perniagaannya berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang kepentingan projek. Antara kepentingan projek ialah dapat memudahkan pelanggan menjimatkan harga di kedai emas Tohme. Pelanggan dapat menjimatkan masa kerana tidak perlu datang ke kedai dan membuat pertanyaan secara bersemuka dengan pemilik tersebut. Kod QR ini akan dikongsikan dalam media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya supaya pelanggan lebih mudah menggunakan. Selain itu, pembangunan kod QR ini membolehkan pelanggan membandingkan harga emas di pasaran dan harga di kedai emas Tohme dengan lebih mudah. Oleh itu, harga emas di pasaran dan harga emas di kedai Tohme akan dimasukkan ke dalam kod QR tersebut. Pemilik akan mengemaskinikan maklumat tentang harga setiap hari. Dengan itu, pelanggan akan mendapatkan maklumat tentang harga emas dengan lebih jelas melalui sistem kod QR ini. Analisis keperluan ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kedai emas Tohme dan para pelanggan perniagaan tersebut. Seramai 50 orang responden telah menjawab soal selidik ini. Carta Pie 1.9.1 menunjukkan bilangan responden yang pernah berurusan dengan kedai emas Tohme. Raja 1.9.1 menunjukkan bahawa seramai 80% pernah berurusan dengan kedai emas Tohme, manakala 20% tidak pernah berurusan dengan kedai emas Tohme. Carta Pie 1.9.2 menunjukkan bilangan responden yang memerlukan kod QR untuk menyemak setiap jenis harga emas di kedai emas Tohme. Raja 1.9.2 menunjukkan bahawa seramai 98% bersetuju bahawa mereka memerlukan kod QR untuk menyemak setiap jenis harga emas, manakala 2% responden mengatakan tidak. Carta ketiga ini menunjukkan ciri-ciri yang diperlukan dalam kod QR kedai emas Tohme. Majoriti pelanggan iaitu 86% telah memberi cadangan supaya kod QR ini menyenaraikan harga emas. 76% bagi jenis emas
manakala 64% responden bercadang menggunakan susun atau yang mudah difahami. 50% responden bersetuju dicipta dengan mesra pengguna. Data keempat menunjukkan sama ada kod QR ini mudah digunakan. 100% responden bersetuju bahawa mereka memerlukan kod QR yang mudah digunakan. Data seterusnya menunjukkan sama ada kod QR ini dapat menjimatkan masa responden. Seramai 98% mengatakan bahawa kod QR ini dapat menjimatkan masa mereka. Carta Pi 1.9.6 menunjukkan responden yang bersetuju untuk pembangunan kod QR kedai emas Tohmeh. Raja 1.9.6 menunjukkan bahawa seramai 100% yang bersetuju untuk pembangunan kod QR kedai emas Tohmeh bagi mengatasi masalah sistem penyemakan harga. Carta Pi 1.9.7 menunjukkan bahawa kod QR ini perlu disebarkan di media sosial selain di kedai emas Tohmeh. Raja 1.9.6 menunjukkan bahawa seramai 96% bersetuju dan 4% lagi tidak bersetuju. Seterusnya saya akan berkongsi tentang soalan-soalan Google Form, soalan 8, 9 dan 10. Raja tersebut menunjukkan 96% responden bersetuju bahawa pemilik perlu mengemaskini harga emas pada setiap hari, manakala 4% lagi tidak bersetuju. Soalan 9 pula menunjukkan seramai 84% yang terpaksa pergi ke kedai untuk menyematkan harga emas, manakala 16% responden menyatakan tidak. Soalan terakhir, soalan 10 menunjukkan seramai 100% responden bersetuju bahawa penggunaan kod QR adalah lebih sistematik berbanding menyemat harga di kedai. Seterusnya ialah takrifan istilah. Takrifan istilah bagi projek ialah menurut Institut Pengurusan Projek, definisi projek adalah satu usaha yang terdiri daripada beberapa siri aktiviti dan tugas yang dibuat untuk mencipta satu produk atau servis yang unik. Kedua ialah pembangunan, iaitu menurut Riyadi dan Dedi Supriyadi, pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Yang ketiga ialah sistem, iaitu menurut Miyarso Dwi Aji, sistem ialah merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, tak bagi teknologi ialah menurut Muhammad Akhir, teknologi dapat dilihat sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia seperti pembangunan dan penggunaan alat mesin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Kod QR ia merupakan sejenis penyimbolan dua dimensi yang telah dibangunkan oleh sebuah syarikat Jepun iaitu Denso Wave dan telah dikeluarkan pada tahun 1994. Kod QR dapat menyimpan maklumat lebih banyak kerana ia mengandungi maklumat secara menegak serta mendatar. Kod ini terdiri daripada modul hitam disusun dalam pola segi 4 pada latar putih. Justeru, ramai pelanggan dari kedai emas Tohmeh menghadapi kesukaran dengan membazir masa dan tenaga mereka setiap kali ingin membuat semakan harga. Oleh itu, setelah kod QR ini dicipta, ia secara tidak langsung akan membantu pemilik kedai mengemaskini harga dengan lebih kemas serta pelanggan juga dapat membandingkan harga emas pasaran dan harga emas di kedai Tohmeh tanpa perlu ke kedai.